Allah Subhanahu wa taala dapat kita melaksanakan solat berjamaah. Alhamdulillah. Ini merupakan satu pengorbanan, tadhiyah ke atas diri kita ni. Allahu akbar, payah kita, hadirin para alim ulama, masyarakat kita ni. Bukan mudah kita nak datang ke surau, perlu kepada mujahadah, perlu kepada pengorbanan. Penting pengorbanan. Seperti mana pengorbanan yang kita lakukan beberapa hari yang lepas. Allahu akbar. Maknanya kalau kita nak gapai, nak dapat redha Allah Ta'ala ni, perlu kepada pengorbanan. Seperti mana yang kita laksanakan pada 10 Zulhijjah tu. Mungkin ada di kalangan saudara mara kita, rakan-rakan kita, mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu kepada Duyufur Rahman. Kita ni yang berada di tanah Jawi, di negara bumi tanah Melayu ni, apa yang perlu kita laksanakan saat ketika mana rakan-rakan kita berwukuf di pada Arafah, kita berada di tanah Melayu ni, laksanakan ibadah puasa. Dan keesokan hari pada 10 Zulhijjah, apa yang kita laksanakan? Kita menumpahkan darah dengan menyembelih binatang. Itu antara amalan-amalan yang baik yang boleh kita laksanakan yang kita berada di negara kita masing-masing. Sebab kata Nabi, tidak ada amalan yang paling Nabi sukai, Allah sukai pada 10 Zulhijjah, antaranya kita menyembelih binatang korban. Maknanya itu merupakan satu pengorbanan. Pengorbanan kita datang solat berjemaah di masjid, pengorbanan kita apa? Kita infakkan, membelanjakan harta yang kita miliki untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah korban. Payah tak hadirin para alim ulama? Payah. Payah nak buat ni sebab apa? Sebab dia memerlukan kepada pengorbanan harta, wang ringgit. Allahu akbar. Sebab bukan murah, 700. Kat Masjid Kota Damansara kita berapa ratus? 700 kan? Ke 800? 800. Kalau dulu 600 setengah, 700, 700 setengah, 800 lah. Allahu akbar. Tapi kalau hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, kadang-kadang lah masyarakat kita ni kadang-kadang berkira, ada perasaan berkira untuk apa? Untuk mencari, mendapat rahmat, redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul besar 800 tu untuk kita sembelih binatang korban satu bahagian. Tapi kalau kita fikir kembali masyarakat kita ni, bahkan mungkin kita sendiri ni, kalau untuk laburkan untuk urusan dunia ni, kita tak rasa berat sangat 800 tu. Setahun 800. Contohlah Astro rumah kita. Contoh. Astro rumah kita, internet, wifi rumah kita tu. Kadang-kadang wifi 100, Astro 100, 200 sebulan kita spend. Untuk apa? Untuk tujuan tahsiniyat apa? Bukan daruriyat, bukan hajiat, tahsiniyat. Kalau perkara daruriyat, ya, wajib kita penuhi. Yang pertama perlu kita penuhi. Makan minum anak-anak kita, makan kita, tak makan mati kita, kebulu kita. Tak apa urusan tu. Urusan hajiat apa? Keperluan kita kena penuhi. Tahsiniyat ni kalau tak ada tak mati. Kalau tak ada, dia tidak menjejaskan kehidupan kita. Contoh Astro, kalau tak ada Astro mati tak kita? Kalau tak ada TV kat rumah mati tak kita? Tak mati. Sebab saya pernah merasai lah, 7 tahun berkahwin, tak pernah ada TV kat rumah, okey je. Kalau tak ada TV, tak ada Astro lah mana, tapi internet ada. Sebab nak buat kerja-kerja sekolah sebagainya senang. Kalau tak ada internet kat rumah jam, nak buat kerja sekolah, nak buat kerja urusan pejabat payah. Makanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasihi, kadang-kadang kita berkira untuk mendapatkan mardatillah, tetapi kalau pengorbanan untuk kita mencari rahmat Allah Ta'ala ni, kadang-kadang kita berkira besar 800, memang besar. Tapi kalau kita laksanakan menabung RM80 sebulan, insya-Allah. Tapi payahlah nak buat benda tu.
Dapat gaji, allocate terus. Sebulan RM80, niat terus masuk dalam tabung. Untuk apa? Tahun akan datang kita nak buat setahun sekali. Setahun sekali kita nak berkorban. Sebab kalau kita tengok dalam satu video ustaz apa? Penceramah kita dekat sini, Ustaz Syarizal At-Turabi. Dalam satu video dia apa? Dia menyertai, dia bersama dengan pihak Surau Sahabah, Surau Section 4. Dalam satu ucapan dia ni, kita kalau boleh, Allahu Akbar, kita ni setahun sekali ni perlu kita mengambil bahagian. Mungkin tahun ni kita buat, mungkin tahun depan isteri kita buat. Pada duit kita juga. Maknanya mungkin makna satu keluarga tu kita niat pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan kelapangan harta kepada kita tiap-tiap tahun kita nak buat. Isteri kita, anak kita, mana kita buat kalau boleh setahun sekali. Kalau tak mampu juga, marilah kita bersama-sama dengan pihak surau, pihak masjid, kita gotong royong, kita menghadirkan diri, tengok sembelihan, bantu jadi apa? Jadi melapah, tim melapah dan sebagainya. Maknanya masjid bagi peluang kepada masyarakat kita supaya kita sama-sama laksanakan ibadah korban. Kalau tak mampu jugalah. Masjid tahun ni sebanyak 22 ekor. 22 ekor. 22 ekor kali dengan 7, kiralah berapa bahagian. Kalau kita nisbahkan dengan masyarakat di Kota Damansara ni, 100 ekor pun tak boleh dapat. Tapi tak ada petugas. Dulu petugas pun habislah kita cari surau sana bahagian begitu, surau sana bahagian begitu. Untuk apa? Untuk kita menghidupkan suasana raya korban tu. Makanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, maknanya nak cari rahmat Allah Ta'ala, nak cari mardatillah ni, perlu kepada pengorbanan. Pengorbanan wang ringgit, harta, pengorbanan tenaga kita ni. Nak datang ke masjid ni perlu kepada tenaga, perlu kepada ruang masa tu. Kalau kita kata malam ni sibuk sangat tak boleh datang masjid lah. Kalau sekali tak apalah, tiap-tiap malam kenapa tak datang masjid? Sibuk banyak urusan tiap-tiap hari tu. Kalau satu hari kita consider lah, mungkin dia ada meeting ke, ada urusan ke. Tapi tiap-tiap malam kita tengok dia, Allahu Akbar, ajak pergi masjid, jawapan dia sibuk saja. Tapi lepak kedai kopi tiap-tiap malam. Allahu Akbar. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kita lihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana satu ayat Al-Quran Allah berfirman apa? Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu Akbar. Lihat bagaimana pengorbanan, ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini merupakan apa? Nabi ulul azmi apa? Nabi yang banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah nyatakan dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, maka ketika anak itu sampai, yakni pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, inni azbahuka inni ara fil manan anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku bermimpi, aku menyembelih kamu wahai Nabi Ismail. Allahu Akbar. Kalau kita bermimpi, kita kata anak kita semalam ayah mimpi ayah sembelih kamu, itu tak boleh pakai tu. Tak boleh pakai mimpi tu. Mimpi Nabi ni lain. Sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Lalu kata apa? Kata Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar. Allahu Akbar. Nabi Ismail berkata, bukan nak menunjukkan hebatnya Nabi Ismail, tapi tanda kepatuhan, ketaatan Nabi Ismail. Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku,
kalaulah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, abatif'al ma tu'mar, maka laksanakan, maka buatkan. Nak menunjukkan kepatuhan, ketaatan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, Nabi kata tidak ada amalan yang paling Nabi sukai, Allah sayangi pada 10 Zulhijjah melainkan kita apa? Menyembelih binatang korban. Maknanya hadirin para alim ulama, kita buat itu merupakan tanda pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan dapatiku termasuk dalam kalangan orang yang sabar. Ini menunjukkan hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih sifat sabar, sifat apa? Sifat taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, mudah-mudahan pengorbanan kita ni datang ke masjid, pengorbanan kita buat ibadah korban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kita sambung perbincangan kita dalam kitab apa? Hadis Jalan ke Syurga. Tajuk berkaitan dengan tajuk ke-9. Sebelum ni tajuk sebelum Ramadan apa? Tajuk berkaitan dengan mengerjakan sujud tilawah. Bila mana kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan ayat tilawah apa? Kita disunatkan untuk sujud tilawah. Bacaannya apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rugi hadirin para alim ulama kalau kita tidak amalkan. Sebab saat kita sujud dalam satu hadis ni, Nabi bersabda, waktu mana kita sujud, bila mana kita baca Quran, jumpa ayat sujud tilawah, kita sujud, syaitan lari menyendiri. Syaitan lari. Sebab apa? Dia sedih dengan perbuatan anak Adam ini. Mana sujud dia, syukur dia. Bila mana jumpa ayat ini, dia sujud. Sebab syaitan ni dia pernah dia sedihlah dengan perbuatan dia tak sujud kepada Nabi Adam. Sebab apa? Sebab keangkuhan, ketakburannya menyebabkan dia menangis saat ketika mana melihat anak Adam ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk malam ni tajuk berkaitan dengan puasa. Allahu akbar. Puasa lepaslah kita puasa sebenarnya. Tapi bukan puasa wajib ni. Puasa wajib dah lepaslah semua kita. Puasa sunat. Puasa sunat ni, sebab tu kata seorang ulama, Syekh Ahmad Isa, puasa ni tidak pernah berakhir, dia kata. As-saum la yantahi. Betul lah kata dia, puasa ni tidak pernah berakhir. Ni 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah kita puasa tak? Ramai di kalangan masyarakat kita puasa. Saya tertarik dengan surah apa? Surah As-Sahabah. 7 tu hari Khamis. Dia buat satu majlis berbuka puasa secara apa? Jam'i apa? Buka puasa apa? Secara ramai-ramai. Pernah satu surau saya singgah sembahyang maghrib. Siap dia umum lagi dalam skrim dia. Khamis bulan terakhir dia akan adakan iftar. Iftar puasa sunat secara ramai-ramai. Allahu akbar. Makanya dia masih mengamalkan puasa lagi. Bahkan dia berikan semangat kepada masyarakat dia supaya apa? Ahli Korea dia berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Khamis terakhir pada setiap bulan, dia akan, surau itu akan sediakan makanan, ajak pada ahli Korea supaya berpuasa, kita buka puasa sama-sama. Allahu akbar. Ni 7 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah kita puasa tak? Kita berpuasa kerana apa? Kerana Nabi kata apa? Barang siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, apa kelebihan dia? Allah mengampunkan dosa setahun sebelum. Allahu akbar. Makanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, tak takwil dah. Kita tak boleh takwil betapa besarnya fadilatnya kita melaksanakan puasa.
Bahkan bagi orang muda ni, orang muda Nabi ni, Nabi sarankan kepada orang muda yang tak kahwin ni gini. Ada tak orang muda yang belum kahwin? Depan ni. Ya ma'syarasy syabab. Bagi wahai anak-anak muda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul bah falyatazawwaj. Bagi anak-anak muda, sekiranya kamu ni mampu, cukup umur, ada rezeki, dah kerja, falyatazawwaj, maka berkahwinlah kamu. Sebab kadang-kadang anak muda ni pak nampak macam mewah, kereta ada, motor ada, makwa dah ada, tapi tak nak kahwin. Itu masalah tu. Maknanya kena kahwin hadirin para alim ulama. Kalau anak kita dah cukup umur dah, cukup umur satu hal, dah bekerja dah, duit ada, kena wajibkan anak-anak kita supaya apa? Berkahwin. Sebabnya Allahu akbar, ya ma'syarasy syabab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa in lam yastati fasiyamun. Kalau orang tu dia berkeinginan nak kahwin tapi duit tak ada lagi, itu tak apalah. Ini duit dah ada, bakal isteri pun dah ada, kerja dah ada, tak nak kahwin, bahaya ni. Tapi kata Nabi, kalau dah cukup semua tu, tapi kalau tidak ada kemampuan, fa illam yastati, kalau kamu tak mampu, fasiyamun, hendaklah kamu berpuasa. Kalau kita tengok, apa kena mengenal dengan puasa kalau tak mampu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu wija'u, kerana puasa ni dia boleh menghalang apa? Fa innahu wija'u, wija', kerana dia boleh apa? Menghalang apa? Menghalang nafsu, dan boleh menundukkan pandangan. Fa innahu aghaddu lil basar. Fa innahu lahu wija', kerana dengan puasa ni dia boleh apa? Menjaga kemaluan kita, hawa nafsu kita ni. Sebab orang yang berpuasa ni, dia boleh mengawal nafsu jahat dia tu. Lagi satu apa? Fa innahu aghaddu lil basar, dia boleh menundukkan pandangan. Takkan orang berpuasa nak tengok perempuan yang tak bertudung, nak tengok benda-benda maksiat. Sebab tu kalau orang ajak kita bergaduh, kalau kita berpuasa apa? Inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan dia boleh menjaga kemaluan kita. Maknanya Allahu akbar, banyak hikmah kelebihan berpuasa ni. Dan kita lihatlah satu hadis daripada tuan pengarang kitab kita, dibawakan satu hadis daripada apa? An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu anin nar 70 kharifan, muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang hamba berpuasa pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Allah menjauhkan mukanya daripada api neraka, yakni sejauh 70 tahun disebabkan puasanya pada hari itu. Allahu akbar. Hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, makanya betul lah kata tuan guru Ustaz Zamri bin Hashim ni, puasa ni merupakan salah satu penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain, dalam riwayat lain, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya Allah sediakan kepada hamba Allah Ta'ala ni satu pintu, satu syurga, pintu yang dinamakan ar-rayyan. Bagi orang yang berpuasa ni, akan orang tersebut
akan masuk ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Untuk siapa pintu Ar-Rayyan ini? Khususnya dikhaskan kepada mereka yang berpuasa. Allahu Akbar. Untunglah kelebihan bagi orang berpuasa ni. Bahkan kata Nabi fa innahu, balasan dia, kelebihan dia, wa ana ajzi, Allah sahaja yang akan membalas pahala bagi orang berpuasa ni. Makanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, hadis daripada An Abi Sa'id ini, Nabi bersabda, tidaklah seseorang hamba yang berpuasa pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa ni semata-mata apa, mengharapkan keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan menjauhkan mukanya. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya. Mukanya ni maknanya anggota daripada api neraka sejauh 70 tahun. Daripada api neraka sejauh 70 tahun disebabkan puasanya pada hari itu. Allahu Akbar. Dan hadis kedua yang boleh kita lihat daripada Ansah bin Sa'd radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-sa'imun fayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam syurga terdapat satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Terlihat masyarakat kita hari ini ramai meletakkan nama anaknya Ar-Rayyan. Mudah-mudahan mengambil ibrah, mengambil apa? Kecantikan maknanya nama daripada Ar-Rayyan. Mudah-mudahan Allah berikan apa? Kekuatan, kelebihan kepada anak besarnya apa? Suka berpuasa apa? Sebab penting hadirin para alim ulama ambil nama ni, meletakkan nama ni, anak-anak ni dengan makna yang baik. Jangan meletakkan nama-nama yang pelik lah pada anak ni. Comel pada sebutan, takut huduh pada makna. Risau juga. Pelik-pelik hari ni masyarakat kita, bahkan tu masuk nama ni macam-macam, panjang nak baca pun belit lidah kita. Maknanya ambil simple tetapi maknanya baik. Tak, jangan kita katakan bahawa senama ataupun saya ambil nama daripada ayat Al-Quran tapi maknanya zina dan sebagainya. Janganlah. Maknanya kena rujuk pada buku-buku, rujuk kepada orang alim ulama. Ada sahabat saya ni, ayah dia ni setiap kelahiran adik-beradik dia waktu mana dia nak tahnik ni, dia akan berjumpa dengan almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Ni Abdul Aziz semua berikan nama untuk anak-anak dia ni. Allahu Akbar. Nama kawan saya tu atau Allah apa? Kita tengok macam pelik je, tapi nak makna dia Allahu Akbar. Ulama yang bagi tu nama tu. Alhamdulillah. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam syurga terdapat satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti hanya orang yang berpuasa sahaja dapat memasuki pintu ini. Akan ditanya di manakah orang-orang yang berpuasa. Lalu orang yang berpuasa pun bangun. Mana orang berpuasa? Lalu orang berpuasa pun bangunlah. Selepas mereka semua memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan, maka pintu itu
akan ditutup. Tiada seorang pun selain mereka yang dapat memasuki ke dalam syurga melalui pintu itu. Maknanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, pintu ini akan dimasuki khasnya kepada orang yang berpuasa sahaja. Makanya malaikat bertanya, mana geng-geng yang berpuasa? Lalu orang berpuasa ni dibangun dan masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Setelah mana orang berpuasa ni masuk semua, maka pintu syurga tersebut yang bernama Ar-Rayyan tutup dia. Maka yang bila mana ditutup pintu tersebut, tidak ada lagi orang yang memasuki pintu tersebut. Kerana apa? Baki sakit baki tu, orang yang tidak berpuasa lah. Mungkin dia masuk melalui pintu apa? Pintu sedekah, kuat bersedekah. Melalui pintu apa? Orang yang suka datang ke masjid. Sebab banyak pintu syurga ni. Pintu syurga ada berapa? 8 apa? Pintu neraka ada 7. Yang selalu kita apa? Kita minta supaya kita dihindarkan daripada memasuki pintu neraka ni apa? Selepas solat ni. Selepas solat maghrib, selepas solat subuh, selalu kita sebut Allahumma ajirni kalau solat berseorangan. Tapi kalau solat berseorangan payahlah kita nak sebut. Allahumma ajirni minat 7 kali. Tapi kalau kita solat bersama dengan imam tadi, kita solat bersama Imam Zaidi Al-Yamani tadi, kalau kita solat belakang dia, automatik lah kita akan baca apa wirid tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 10 kali. Lepas tu kita baca 7 kali tu. Kenapa kita mengambil ibrah sebanyak 7 kali? Kerana dalam kitab ni pun ada disebut 7 kali kita baca Allahumma ajirni minan nar. Kerana apa? Kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala neraka ni sebanyak 7 pintu. Sebab tu waktu mana kita sebut Allahumma ajirni minan nar, wahai Allah Ta'ala, selamatkan, jauhkan kita daripada neraka. Yang pertama neraka apa? Neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Sa'id, neraka Sakar. Mana kita niat Allahu Akbar, wahai Allah Ta'ala, jauhkan kami daripada neraka Jahannam, jauhkan kami daripada neraka Sakar, Sa'id. Makanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Bahkan khususnya pintu Ar-Rayyan ini hanya diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang berpuasa. Dan kita tengok sedikit keterangan daripada pengarang kitab kita ni. Pengarang kitab kita sebutkan berpuasa merupakan ibadah yang sangat besar pahala dan faedahnya. Besar faedah, kelebihan, kebaikannya sangat besar. Sebagaimana hadis yang kita saya baca tadi, ya ma'syarasy syabab, bahkan inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Banyaklah kelebihan fadilat dia. Disebutkan oleh tuan pengarang kitab kita ni, ibadah lain kita dikurniakan pahala di antara 10 hingga 700 pahala sahaja. Sebagaimana apa? Ibadah bersedekah tu. Dalam Al-Quran sebut apa? Orang yang bersedekah tu Allah akan berikan pahala sebanyak 7 tangkai, dan 7 tangkai itu akan apa? Dia akan menumbuhkan banyak lagi. Itu antaranya pahala bersedekah. Namun pahala puasa dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu berapa banyak nilai. Kalau kita jumlahkan dengan nilai, berapa jumlah nilai Allah berikan bagi orang yang berpuasa dia, tak tahu. Wa ana ajzi bih, bagi ibadat berpuasa ni aku yang akan berikan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengurniakan pahala puasa sebanyak-banyaknya tanpa dapat dihitung oleh makhluknya. Makna kita tak boleh hitung betapa besarnya nilai pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi nilai-nilai lain tu Allah sebut apa? Kita akan dapat masuk ke dalam
pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Tetapi nilai jumlah tu kita tak tahu. Kerana yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana puasa itu separuh kesabaran. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya apa? Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira banyaknya. Makanya orang yang berpuasa ni sabarlah. Daripada apa? Daripada bermulanya azan subuh sehingga kepada azan maghrib, berapa lama? Lebih kurang 12 jam. Sabar kita daripada menahan diri daripada makan dan minum. Bukan setakat tu sahaja. Bukan kita hanya sabar daripada tak makan tak minum, bahkan kita tidak melaksanakan perkara-perkara yang menyebabkan batal puasa, pahala puasa kita. Batal puasa kita tak buat. Bahkan lebih baik lagi kita tak buat apa? Benda-benda yang menyebabkan pahala puasa kita berkurangan. Sama waktu apa? 9 Zulhijjah tu. Kita bukan setakat tak makan tak minum je. Bahkan kita tak buat benda-benda yang menyebabkan puasa kita terbatal. Bahkan tak buat juga benda-benda yang menyebabkan pahala puasa kita semakin berkurangan. 9 Zulhijjah hari Sabtu tu. Makanya kita banyak apa? Banyak laksanakan ibadah. Ditambah pula dengan kita apa? Baca Quran ke. Jangan kita menghabiskan masa cuti kita Sabtu lepas kita itu tengok TV tu. Memanjang tengok TV. Rugi lah. Kata pengarang kitab kita ni, puasa ni bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi perlulah juga kita menjaga seluruh anggota badan kita daripada melakukan dosa. Betul. Pengarang kitab kita kata ni, puasa ni bukan hanya kita tak makan tak minum je. Ni air ni, air masjid sediakan. Kalau masjid sediakan, bukan kita curi, masjid sediakan, kita boleh minum. Tapi bila mana kita puasa, haram bagi kita untuk minum. Kita menahan diri pada makan dan minum. Bahkan kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan pahala puasa kita tu berkurangan. Dan lagi kata pengarang kitab kita lagi, sikit lagi, lebih kurang 5 minit boleh lagi InsyaAllah boleh lagi 10 minit lagi. Kata pengarang kitab kita, orang yang berpuasa pada jalan Allah Ta'ala ini, mereka yang berpuasa dalam peperangan. Allahu Akbar. Orang yang berpuasa pada jalan Allah ni, kata pengarang kitab kita, ialah mereka yang berpuasa dalam peperangan. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan apa? Badal Kubra apa? Badal Kubra ni dia berlaku pada apa? 17 Ramadan. Kita 17 Ramadan ni hari cuti, kita buat apa? Kita tidur. Tapi Masjid Kota Damansara, tiap-tiap tahun kita akan adakan apa? Majlis Hari Mukjizat Al-Quran, pertandingan hafazan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita pernah join, alhamdulillah. Tiap-tiap tahun kita akan adakan 17 Ramadan ni, kita mengambil sempena turunnya nuzul Quran apa? Kita akan adakan pertandingan hafazan Al-Quran. Anak-anak kita okey, kita kat rumah kita tidur. Rugi. Kita ambil ibrah, kita baca sejarah dan sebagainya. Berlakunya peperangan Badal Kubra apa? Allahu Akbar. Ini orang yang berpuasa pada jalan Allah, ialah mereka yang berpuasa dalam peperangan. Mereka sanggup berlapar. Mana sahabat-sahabat Nabi ni, mereka sanggup berlapar dan dahaga walaupun sibuk menghadapi musuh, seperti yang berlaku pada peperangan Badar Al-Kubra. Maknanya tuan pengarang kita sebutkan 17 Ramadan ketika mana tahun kedua hijrah berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Mereka mendapat pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka ni sahabat-sahabat Nabi ni, mereka berpuasa
mereka berpuasa pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijauhkan mukanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Namun jika puasa itu akan menyebabkan tewas kepada musuh, maka ketika itu mereka wajib berbuka. Ni kata pengarang kitab kita Ustaz Zamri bin Hashim ni. Maka sahabat-sahabat Nabi ketika mana hari peperangan Badal Kubra ni, mereka berpuasa. Pintu Ar-Rayyan ini disediakan kepada orang yang rajin berpuasa fardu dan puasa sunat. Pintu Ar-Rayyan ni kalau disebutkan oleh tuan pengarang kitab kita ni, bukan hanya dikhususkan kepada yang mereka yang berpuasa fardu sahaja, bahkan puasa sunat pun termasuk juga. Allahu Akbar. Puasa sunat yang tuan-tuan, ibu-ibu laksanakan tu lah, puasa Isnin Khamis. Allahu Akbar. Makanya hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, kalau boleh kita amalkan, kalau kita mampu untuk laksanakan puasa Isnin Khamis, kita laksanakan. Sebab fadilat dia, kelebihan dia, subhanallah. Pernah ditanya, Nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang kenapa Nabi sering kali berpuasa pada hari Isnin Khamis. Su'ilan Nabi anis saumul isnaini wal khamis. Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa Nabi ni suka sering kali berpuasa pada Isnin dan Khamis. Kata Nabi, kana, pada hari tersebut aku dilahirkan, wulidtu fihi, pada hari tersebut aku dilahirkan, dan pada hari tersebut juga diturunkan kepadaku Al-Quran. Makanya kalau ditanya oleh rakan-rakan kita, kenapa kamu puasa selalu hari Khamis, hari Isnin? Sebab kita apa? Ikut sunnah Nabi. Sebab kita buat kerana kita ikut sunnah Nabi. Nabi buat, kita buat. Itu tandanya tandanya kasihnya kita pada Nabi, sayangnya kita pada Nabi. Sebab kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu tandanya dia sayang, cinta. Itu tanda manifestasi kasih kita, sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'ish fil jannah. Dan barang siapa yang kasih padaku, sayang kepadaku, maka insya-Allah dia akan bersama denganku kelak. Kalau kita nak bersama dengan Nabi, kita kena hidupkan sunnah-sunnah yang Nabi laksanakan. Kena buat apa yang Nabi laksanakan. Itu tandanya kita sayang pada Nabi. Kalau kita sayang pada Nabi, insya-Allah kita akan dibangkitkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan itu menyebabkan kita ni dimasukkan ke dalam pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini disediakan, kata pengarang kitab kita ni, kepada orang yang rajin berpuasa fardu dan puasa sunat. Dua-dua. Puasa fardu wajiblah kita buat. Takkan kita tak buat. Kita ahli surau, ahli masjid tak puasa fardu, jam. Seperti puasa sunat ni seperti puasa Isnin dan puasa Khamis. Puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa apa tu? Puasa hari putih pun. Puasa hari putih kan? Puasa 3 hari tu. Puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15 apa? Itu yang disebut sebagai puasa putih apa? Puasa tasa'u. Puasa tasa'u apa? Puasa Asyura, puasa pada bulan-bulan haram, puasa bulan Arafah, disebut Sya'ban dan sebagainya. Itu antara puasa sunat yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buat pada puasa Arafah tu, itu menandakan, menunjukkan kita laksanakan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Maka kita buat kerana tanda kita kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata pengarang kitab kita, Ar-Rayyan ini
Artinya meminum air hingga puas dan hilang dahaga. Maknanya anak-anak kita yang kita namakan Ar-Rayyan tu maknanya apa? Meminum air hingga puas dan hilang dahaga. Di dunia mereka sanggup berlapar dan dahaga. Mana orang yang berpuasa ni dia sanggup untuk menahan dirinya daripada makan dan minum. Dan lagi puasa sunat lah, puasa wajib tu memang tak pelik, orang semua buat. Yang puasa sunat ni yang kita buat Isnin Khamis. Maknanya apa? Dekat dunia ni dia sanggup menahan diri daripada makan dan minum. Kata pengarang kitab kita, maka di syurga mereka akan dihidangkan dengan beraneka makanan dan minuman. Mereka dapat menikmati sepuas-puasnya hidangan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin para alim ulama yang dirahmati lagi dikasih, masa sudah berbunyi, makanya kita ambillah kelebihan. Mudah-mudahan puasa kita ni yang kita laksanakan, puasa sunat yang kita laksanakan, ini salah satu sebab penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga. Bahkan syurga yang kita masuk itu melalui pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu daripada saya, mudah-mudahan memberikan nilai tambah kepada kita semua, kebaikan kepada kita semua, dan memberi semangatlah, motivasi kepada kita semua, dah bahkan kepada diri saya ni. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati